Liga Perdana Futsal 2019 merupakan antara tapak untuk menjadi kebangkitan kepada pemain-pemain futsal di negara kita. Bukan saja di Selangor, ya Asmawi, sukan futsal nampaknya mendapat perhatian dari anak-anak muda di negeri Selangor. Ya, itu yang terbukti Ji. Kalau kita dapat lihat sekarang 5 pemain yang diturunkan awal ini memiliki reputasi sebagai pemain national team dan bekas pemain national team. Jadi memang sedikit kelebihan pada awalnya ketika ini ada pada pasukan Selangor. Gerakan awal diatur oleh pasukan Selangor yang turun dengan jersey merah kuning mereka. Sepakan penjuru pertama untuk pasukan Selangor akan dilakukan oleh Muhammad Syamsul Akmal Zamri, bekas pemain kebangsaan. Agak tinggi kaki yang diangkat oleh pemain Perak, iaitu Muhammad Rizman Bakri. 20 minit yang pertamanya akan menguji kemantapan pasukan tuan rumah Selangor ke atas Perak. Satu percubaan awal dapat ditepis oleh penjaga gol pasukan Perak, Muhammad Firdaus Razali. Kencang sepakan itu. Sepakan penjuru yang kedua di sana untuk Selangor. Permulaan nampak baik dilakukan oleh pasukan Selangor di awal separuh masa yang pertama ini. Ya, percubaan daripada Muhammad Syamsul Akmal. Rimbatannya deras je kerana berlakunya ketepatan bola, tapi saya memang dapat jangkakan bahawa penjaga gol Perak ketika ini, Muhammad Firdaus ni begitu berpengalaman dan dapat menampan bola tersebut. Sepak gerak untuk pasukan Selangor dilakukan oleh Syamsul sebentar tadi. Syamsul terpaksa menolak ke belakang untuk Azrul Hadi Muhammad Taufik. Sepak gerak untuk Perak. Ketua jurulatih pasukan Selangor adalah Edi Syarulza Muhammad Syafi'i, manakala ketua jurulatih Perak Muhammad Rozali Abdul Aziz. Satu gerakan awal diatur di sana, jadi selamatkan oleh penjaga gol pasukan Selangor. Sepakan penjuru Perak. Terkena tiang gol. Betul-betul dua percubaan. Ya, satu situasi 1 lawan 1 yang berjaya dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Tetapi penjaga gol inilah sebagai kualiti penjaga gol kebangsaan, Muhammad Azrul Hadi jaya menempis bola tersebut. Sepakan penjuru kedua untuk Perak di seberang sana. Selangor memulakan aksi separuh masa yang pertama dengan 2 serangan awal, namun Perak membalas melalui 2 peluang terbaik untuk jaringan gol pertama sebentar tadi. Satu percubaan menjadi selamatkan penjaga gol dan satu percubaan terkena tiang kiri pasukan Selangor. Sepakan percuma, kata pengadil perlawanan. Dikawal di sana oleh Said Aizat sebentar tadi. Syamsul peluang untuk Selangor. Nampaknya percubaan terus cuba dicipta oleh pasukan Selangor. Ya, dan 2 kali pemain ini Syamsul melakukan satu percubaan tepat, satu cuba melakukan dan dapat sepakan penjuru. First timer tidak mencari dari kapten pasukan Selangor Muhammad Farid Muhammad. Bekas pemain kebangsaan itu cuba melakukan satu first timer melintang. Gerakan pantas menyerang menjadi kekang oleh benteng pertahanan pasukan Perak. Muhammad Zakri Ashraf Roslan, pemain muda Perak, tindak selaku midfield untuk pasukan Perak.
Petros Razali, penjaga gol Perak berusia 35 tahun. Saingan Liga Perdana Futsal Malaysia 2019 diadakan dalam format Liga 2 pusingan, home and away, di mana setiap pasukan akan menempuh 16 perlawanan secara keseluruhan. Melaka United merupakan juara bertahan kejuaraan 2018. Perak selaku naib juara dalam saingan Liga Futsal Kebangsaan 2018 tahun lalu. Pergelutan di sana dikekang oleh pemain midfield Selangor Said Aizat, Daniel Said Nasir tadi. Sepakan percuma untuk Perak. Ya, rebutan situasi bola berlaku memberikan sepakan percuma diberikan. Cuba dikawal, dikepung oleh dua pemain Perak. Gerakan lincah di sana, percubaan deras. Nampaknya aksi Muhammad Rizwan Bakri, pemain tengah Perak itu nampak agak lincah ya Asmawi. Ya, begitu baik kawalan bola daripada Muhammad Rizwan ni. Situasi 1 lawan 1, tolak ke dalam di sebelah kanan dan melakukan rembatan dengan baik. Sebenarnya Ridwan melakukan 2 kali percubaan situasi 1 lawan 1. Ini kali yang kedua. Sukan futsal menuntut kepantasan untuk melakukan keputusan ya Asmawi. Ya, dan kawalan bola, teknik, kepantasan kaki. Perak menyerang, lepas peluang untuk Perak di sana. Satu peluang terbaik dimiliki oleh Muhammad Zakri. Gerakan Zakri menggunakan kaki kiri, menang bola, dapat bola dulu. Ada touch berlaku dan kedudukan Azul Hadi, penjaga gol Selangor, berjaya menyelamatkan keadaan tersebut. Perak mula memberikan tentangan. Mereka diserang di awal separuh masa yang pertama. Mungkin sedikit gerakan counter attack ataupun gerakan cepat antara satu dengan satu pemain begitu pantas untuk pasukan Perak ketika ini, kerana peluang 2 percubaan ataupun 2 attack itu berlaku dengan satu situasi yang boleh mendapatkan gol ataupun boleh menghasilkan gol. Sepak gerak pantas dilakukan namun dapat dipatahkan di sana. Satu percubaan terus yang membias dilakukan oleh Muhammad Awaluddin. Ya, kesilapan pemain Selangor muatan ke belakang, dan Muhammad Awaluddin buat satu teknik sepakan yang baik daripada kaki kiri. Sepakan penjuru bisa dipatahkan oleh Selangor. Selangor mengatur serangan di sebelah kanan. Ada ruang yang sudah pun sempit, hantaran lintang yang gagal dilakukan oleh pemain gantian Selangor, Muhammad Akmal Yazad Amri tadi. Dua pemain mengepung kemarahan pemain Perak. Pemain berjersey nombor 3 adalah pemain gantian Perak, Muhammad Fardun. Peluang di sana. Nampaknya Selangor perlu berhati-hati dengan kelimat pemain berjersey nombor 8 itu, Muhammad Awaluddin. Dan mereka juga perlu mengawasi pergerakan Muhammad Rizwan Bakri. Ya, dua pemain ini sebenarnya yang melakukan banyak gerakan 1 lawan 1 dan melepaskan rembatan dengan baik. Dan sekali lagi pemain jersey nombor 8 Muhammad Awaluddin. Penjaga gol Selangor mengalami kecederaan. Saya kira dia melakukan satu stretch, melebarkan kedua kakinya tadi untuk mengelak percubaan yang dilakukan oleh Awaluddin. Barisan pemain-pemain simpanan pasukan Selangor.
Selangor merancang serangan mereka. Supas ke bahagian tengah menjadi pintas, berlaku sedikit bentesan. Pemain nombor 15 Selangor Muhammad Rozaini Nurizam dipersalahkan. Setakat ini tiada layangan kad kuning dikeluarkan. Menjadi pintas, namun sayang bola sudah pun keluar dari garisan tepi permainan. Ya, satu perbuatan ataupun situasi Muhammad Ridwan berjaya mendapatkan bola tersebut, tapi first touch ataupun tolakkan bola ke depan melepasi keluar garisan keluar. Pintasan yang sedikit laju tampanan yang dilakukan oleh pemain nombor 6 Selangor Muhammad Hafiz Ramli sebentar tadi. Perpanan ke depan tidak menjadi. Selangor mengasak peluang, namun sayang kawalan tidak kemas. Ada peluang untuk pemain ini menjaringkan ataupun mencipta sesuatu untuk Selangor tadi. Dan Selangor kembali membawa masuk Muhammad Syamsul Akmal Zamri, bekas pemain kebangsaan berusia 30 tahun itu, untuk menguatkan cabaran mereka. Jadi pintas Selangor mengasak, kuisan ke tengah, ada peluang di sana, ruang yang sudah pun sedikit tertutup. Cubaan keras yang dilakukan oleh pemain nombor 13 Muhammad Akmal Yazad Amri berjaya tidak menuju tepat ke pintu gol lawan. Pentesan pemain nombor 5 pasukan Perak adalah Wan Nur Hisham Wan Nasri. Ya, jelas berlaku di depan pengadil. Wan Nur Hisham dijatuhkan ataupun dirempuh daripada belakang. Perak memiliki gabungan pemain-pemain yang menyertai skuad Perak muncul Naib Johan Liga Futsal Kebangsaan 2018 dan beberapa pemain yang mewakili pasukan Sukma Perak 2018 seperti Muhammad Haikal Daniel Isfarin dan juga Muhammad Zarfan Zamri. Bagaimana cantik peluang itu dan sayang. Satu kedudukan selesa sebenarnya dimiliki oleh pasukan Selangor untuk gol pertama. Ya, terus gerakan daripada penjaga gol, hantar terus ke depan. Masih dalam kawalan Samsul sebenarnya, walaupun tandukan dia untuk menaikkan bola tersebut, cuba membuat volley tapi tidak tepat. Perak merancang dari bawah, namun menjadi patahkan di bahagian tengah, dirampas mula. Kemas kawalan di seberang sana yang dilakukan oleh pemain nombor 8 Selangor Muhammad Azri Rahman tadi. Said Aizat, tolakan Said tidak kemas. Perak menyambung serangan, jadi diselamatkan oleh Azrul Hadi. Perak dan Selangor baru beraksi sekitar 6 minit lebih di separuh masa yang pertama ini. Setiap pasukan dibenarkan untuk memanggil time out sekali pada setiap separuh masa, dan lazimnya penggunaan time out akan digunakan di hujung serangan bagi setiap separuh masa. Kawalan yang tidak menjadi dilakukan oleh Muhammad Fadrun Muhammad Rahman. Apa yang berlaku dalam permainan futsal ini, Asmawi, di gelanggang permukaan gelanggang keras lantai adalah peluh para pemain yang sentiasa membasahi lantai, terutama apabila mereka di-tackle ataupun jatuh. Ya, kita dapat lihat bahawa ini risiko sedikit. Samsul
Muhammad Samsul Akmal Zamri, bekas pemain kebangsaan berusia 30 tahun, menguatkan cabaran depan pasukan Selangor. Sepakan percuma. Belakang lagi, kata pengadil peranan kepada pemain Perak. Sepakan Muhammad Farid Muhammad, kapten Selangor, tidak menjadi. Apapun sepak gerak diberikan untuk pasukan Selangor di sana. Futsal dikatakan sebagai pentas terbaik untuk mengasah skill para pemain bola sepak padang, ya Ismail. Ya, lebih kepada teknik, kawanan bola, kepatasan dan kelajuan bola Fatur untuk melakukan gerakan ataupun larian turun naik ke bawah. Perlu sedikit kekuatan daripada fitness. Merancang sesuatu, dikawal di sana oleh Rizwan. Sepakan penjuru untuk Perak. Muhammad Rizwan Bakri, pemain muda Perak berusia 25 tahun itu, nampaknya dapat saya perhatikan sedikit lincah. Ia mengerti bahagian tengah pasukan Perak setakat ini. Rizwan ke belakang. Sepakan yang tidak menjadi dilakukan oleh Muhammad Awaluddin. Awaluddin di sana, terlepas dari kawalan Awaluddin. Apa yang dapat diperhatikan, kedua pasukan setakat ini mempamerkan corak permainan yang saya tafsirkan sedikit laju, Asmawi. Satu gerakan menarik, buang di sana. Sayang, tampanan yang tidak menjadi dari Azri Rahman. Ya, kedudukan Samsul memberikan hantaran tepat kepada Azri. Satu teknik ataupun one touch sebenarnya. Rizwan itu ditampan oleh kapten Selangor Farid sebentar tadi. Rizwan, dia bertindak selaku playmaker pasukan Perak setakat ini melalui kawalan kemas serta kelicikan pantas. Selangor mengatur serangan, tersekat di bahagian tengah, namun mereka bergerak di sebelah kanan ketika ini. Umpanan cuba mencari Rizwan Bakri, tidak menjadi. Tolakkan ke tepi. Said Aizat. Aizat ke belakang. Selangor mengubah arah serangan mereka. Kali ini perubahan umpanan itu nampak baik dilakukan. Time out diminta oleh pasukan Perak setelah mereka menempuh 10 minit yang pertama di separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi Selangor 0, Perak 0 pada saingan Liga Perdana Futsal 2019. Minggu depan, dari Rabu 26 Jun nanti, Selangor akan turun pada peranan kedua menentang Melaka di gelanggang lawan. Stadium itu belum dapat dipastikan ataupun ditentukan manakala pasukan Perak akan menerima menanti kunjungan Kedah pada perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh, Perak Darul Ridwan. Bagi anda peminat-peminat sukan futsal, jangan lupa untuk mengikuti perkembangan kejohanan Liga Perdana Futsal Malaysia 2019 melalui Astro On The Go dan juga Stadium Astro. Dan berita-berita mengenai pasukan boleh anda ikuti melalui laporan dalam laman sesawan kami Stadium Astro. Rizwan Bakri ke depan.
Terjadi tampan keluar oleh Muhammad Rozaidi Nur Azam tadi untuk sepak gerak pasukan Perak di sana. Waludin one touch ke depan, namun meluru keluar penjaga gol Azrul Haidi. Sedikit dalam kawasan permainan, namun sudah pun sedikit laju. Itu dikejar oleh Muhammad Akmal Yazan Amri tadi. Jika kita lihat dari segi prestasi para pemain kedua pasukan ini, Asmawi nampaknya Selangor agak balance dengan penyertaan beberapa pemain kebangsaan dan bekas pemain kebangsaan, serta agak ramai juga pemain yang dari skuad musim lalu berada dalam skuad musim 2018 ini. Ya, kalau kita lihat dalam senarai pemain dari segi pengalaman ataupun semasa, pemain-pemain Selangor memiliki sedikit kelebihan berbanding dengan pemain-pemain daripada pasukan Perak yang lebih rata-rata banyak bermain sesama dalam Liga Futsal Kebangsaan. Tapi pasukan yang pemain yang mewakili pasukan kebangsaan ada pada pasukan Selangor ketika ini. Satu sepakan deras terkena pemain Selangor. Setelah permainan berbaki 9 minit 38 saat di sana, apa yang boleh kita katakan kekuatan Selangor dan juga Perak setakat ini agak setara. Masing-masing memiliki peluang terbaik untuk menjaringkan gol. Selangor menyerang. Oh, peluang. Namun tampanan pertama menuju penjaga gol pasukan Perak. Bagaimana tackle? Sepakan percuma untuk Selangor. Pemain Perak, pemain berjersey nombor 23 Muhammad Zakri Ashraf Roslan melakukan satu bentesan ke atas pemain Selangor berjersey nombor 5 Muhammad Ridwan Zainal, pemain Selangor. Dan jarak yang begitu dekat dan sesuai. Jika pasukan Selangor berjaya melakukan sedikit teknik dari segi percubaan ataupun hantaran tepat, boleh menghasilkan gol. Mungkin sepakan terus ke pintu gol akan dilakukan di sana. Satu sepakan kencang, namun dianya menyilang di depan pintu gol pasukan Perak di sana. Terlepas peluang pasukan Selangor melalui sepakan percuma tadi. Lazimnya apabila berlaku rebound, sudah tentu ada pemain lain yang akan melakukan follow up. Terlepas pergerakan pemain Selangor Muhammad Ridwan Zainal terbatas di bahagian depan tadi. Oh, hantaran yang menjadi baca oleh pemain tengah Perak. Satu percubaan menarik. Oh, satu percubaan kemas dilepaskan oleh Muhammad Firdaus Zulkifli. Ya, teknik baik daripada Firdaus. Jaya mengawal bola, tolak di bahagian kanan, melakukan rebatan tepat ke arah penjaga gol. Setakat ini kedua pasukan belum lagi menerima peluang paling baik. Oh, cantik gerakan itu. Peluang rebatan lirik. Satu gerakan menarik dicipta oleh pemain tengah Perak Muhammad Rizwan Bakri. Taran ke belakang untuk Muhammad Fazil. Tinggal 7 minit 45 saat lagi. Atas kuisan ke depan. Oh, cantik. Ruang sudah pun sempit untuk pemain nombor 5 Perak Wan Nur Hisham melakukan sesuatu. Ya, cantik kawalan Wan Nur Hisham.
skill yang baik, teknik yang baik, cuba dapatkan bola tersebut, tapi beliau dalam keadaan agak tidak seimbang badan dan menyebabkan bola terkeluar. Setakat ini pemain kedua pasukan belum lagi saya kira menzahirkan keupayaan skill individu mereka. Satu percubaan ras, cantik, namun sayang tidak tepat. Deras sepakan Muhammad Ridwan Zainal tadi. Ya, satu shield yang baik badan daripada Muhammad Ridwan, turning dan melakukan rimbatan walaupun di sebelah kanan jaga gol. Sekurang-kurangnya bola tersebut ke arah untuk mendapatkan gol. Kompleks Sukan Panasonic di Shah Alam menjadi venue home ground bagi Selangor. Venue yang turut menganjurkan beberapa kejuaraan peringkat futsal peringkat antarabangsa seperti Sukan C 2017 lalu. Bagaimana dengan serangan itu? Jadi diselamatkan oleh benteng pertahanan pasukan Perak dan sepak gerak untuk Perak. Pertukaran pemain kerap digunakan dalam permainan futsal. Sebentar tadi kita melihat aksi Muhammad Haikal Daniel Ishraf Farin, pemain pasukan Perak. Jadi diselamatkan oleh penjaga gol Selangor. Serangan balas pasukan Selangor di sana. Gerakan cantik, umpanan itu peluang. Sayang. Satu gerakan yang sudah pun nampak cantik, namun Muhammad Sufri Ismail Samso, ya, dia merupakan badan terlebih dulu ataupun terlalu awal. Gerakan ke sebelah tepi, satu lagi peluang di sana. Berlaku pelanggaran. Kelihatan pemain Selangor, pemain berjersey nombor 6 iaitu Muhammad Hafiz Ramli, terlanggar penjaga gol pasukan Perak dan permainan dihentikan. Penjaga mengarahkan agar pegawai perubatan Perak masuk untuk memberikan rawatan kepada Muhammad Firdaus Razali. Kelihatan penyokong-penyokong kedua pasukan, penyokong-penyokong pasukan Perak di sana. Mungkin sebahagiannya turun dari Ipoh ke Shah Alam untuk memberikan sokongan kepada pasukan mereka. Ketua jurulatih pasukan Perak Muhammad Rozali Abdul Aziz. Pengadil memberikan double penalty, apa yang boleh kita katakan kepada pasukan Perak melalui pelanggaran tadi. Perak mengambil peluang terbaik ini untuk menghasilkan gol pertama perlawanan. Menjadi tepis. Terlepas peluang pasukan Perak melalui sepakan yang dilakukan oleh pemain nombor 8 mereka, Muhammad Awaluddin. Satu teknik yang mungkin tidak begitu baik daripada Awaluddin sebenarnya, kerana kedudukan teknik bola tersebut di sebelah kiri penjaga gol. Selangor terselamat melalui sepakan yang diambil oleh Awaluddin. Nazrul Hadi Taufik memberikan persembahan mantapnya mengawal gawang gol Selangor. Serangan pasukan Selangor di sana. Percubaan terus, peluang, dan itu dia gol. Satu tamparan mudah dilakukan oleh Kapten pasukan Selangor Muhammad Farid Muhammad. Bekas pemain kebangsaan itu menyudahkan sepakan deras rakannya tadi.
untuk menewaskan Muhammad Firdaus Razali, penjaga gol Perak. Saya memuji tindakan sebenarnya Muhammad Akmal Hakimi kerana tidak membuat basing tetapi melakukan rebatan terus. Walaupun penjaga gol berjaya menampak bola tersebut, rebound yang baik ataupun follow up yang baik daripada Muhammad Farid Muhammad jadikan gol pertama untuk pasukan Selangor. Jadi Selangor mendalui pasukan Perak di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam ketika ini 1-0. Setelah permainan berlangsung 15 minit, Farid Muhammad membuka tirai jaringan untuk Selangor. Gol semangat sudah pun diperolehi oleh pasukan Selangor. Kapten pasukan Selangor itu bertindak pantas meninggalkan kawalan pihak lawan. Pasukan Perak bangkit untuk mencari gol penyamaan di baki 4 minit lebih ini. Mereka telah memberikan persembahan yang baik. Dan setakat ini Perak merehatkan pemain tengah mereka Muhammad Rizwan Bakri. Pemain itu nampak menghidupkan serangan pasukan Perak. Mungkin dia akan dimasukkan sebentar nanti oleh ketua jurulatih mereka Muhammad Rozali Abdul Aziz. Hantaran lambung ke depan, akan ke tengah, peluang untuk Selangor. Oh sayang, Syamsul Akmal hampir dapat memberikan gol kedua Selangor. Ini peluang baik sebenarnya daripada Syamsul Akmal boleh menjaringkan gol. Satu teknik yang kawalan baik daripada ketua pasukan. Set kepada Syamsul Akmal yang berada di sebelah kiri. Cuma rembatan tidak begitu tepat. Selangor dilihat semakin menguasai permainan di 5 minit yang terakhir separuh masa yang pertama ini. Keinginan menyerang yang dimiliki oleh pasukan Selangor nampak semakin tajam. Sambil itu hantaran lintang pantas dari Said Aizat Daniel Said Nasir gagal menemui rakannya tadi. Tinggal 3 minit untuk Perak mencari gol penyamaan bagi mengakhiri separuh masa yang pertama ini sekurang-kurangnya dengan keputusan seri 1-1. Selangor merancang sesuatu, dikawal oleh kapten pasukan mereka Farid yang menjaringkan gol pertama tadi. Dikawal di sana oleh Muhammad Awaludin. Dia gagal melakukan sepakan, terus menewaskan penjaga gol Selangor melalui sepakan penalti Azrul Hadi. Selangor kembali menyerang, hantaran ke tengah namun cederakan menanti. Serangan balas pantas digerakkan di sana. Ridwan. Oh, satu kedudukan baik untuk Selangor. Berlaku perebutan di sana. Pengadil memberikan sepakan penjuru untuk Selangor. Ya, gerakan balas pantas dilakukan oleh pasukan Selangor. Ketua pasukan mereka Muhammad Farid melakukan satu rembatan yang tepat ke arah penjaga gol. Sepakan penjuru akan dilakukan oleh pasukan Selangor. Mereka mendahului Perak 1-0 melalui jaringan kapten pasukan Muhammad Farid Muhammad pada minit ke-15 tadi. Sepakan jauh, cantik, sungguh baik, first timer. Seperti peluru ianya menerjang gawang gol pasukan Perak. Kapten Selangor Muhammad Farid Muhammad meledak lagi nampaknya. Farid berada di sebelah kanan dan teknik yang baik volley
yang dihantar oleh Samsul Akmal. Satu teknik yang baik sekali lagi. Farid, volley yang tepat, kepantasan bola dan kelanjuan bola tersebut menjadikan gol kedua. 2-0 dari pemain yang sama, dari kapten pasukan Selangor Muhammad Farid Muhammad. Serangan balas Perak. Kalau di sana oleh pemain nomor 23 dari Selangor Muhammad Faris Muhammad Johan yang dimasukkan di ujung saingan separuh masa yang pertama ini. Satu percubaan dapat diselamatkan. Muhammad Firdaus Razali, penjaga gol Perak, tewas melalui satu volley first timer dari kapten Selangor, dan dia diuji lagi. Tinggal 1 minit 25 saat lagi. Selangor mengasak terus mencari gol yang ketiga. Bagaimana dengan serangan ini? Sepakan kagak melewaskan pemain pertahanan Selangor oleh Muhammad Syadil Said Nurdin. Oh, terlepas. Sedikit salah faham, tolakkan ke belakang untuk mencari Muhammad Farid. Bagaimana dengan serangan itu? Tinggal 47.6 saat. Percubaan yang dilakukan oleh pemain nombor 3 Muhammad Fakri tidak begitu jelas di sini, pun Perak terlepas peluang terbaik di hujung saat-saat permainan di separuh masa yang pertama. Sepakan terus ke depan, cuba mencari pemain muda Perak Muhammad Haikal Daniel. Selangor mengasak, masih ada ruang, masih ada peluang untuk Perak. Terlepas, kawalan yang dilakukan oleh Rizwan Bakri tidak menjadi. Oh, salah faham dua pemain Perak. Selangor menguasai permainan, mereka menantikan siren untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Akan cuba mengawal dan membuat antara-antara untuk menunggukan masa tamat. Jadi sudah pun berakhir separuh masa yang pertama. Perlawanan di antara pasukan Selangor menentang Perak. Juara 2010 Selangor mengatasi Perak di separuh masa yang pertama dengan kelebihan 2-0. 2 gol dari kapten pasukan Selangor Muhammad Farid Muhammad memberikan tekanan untuk Perak merancangkan rancangan yang lebih jitu di separuh masa yang kedua nanti. Jadi keputusan separuh masa yang pertama berakhir. Selangor 2, Perak 0. Jadi di separuh masa yang pertama tadi, kita melihat bagaimana Perak nampaknya memulakan saingan dengan memberikan tekanan melalui beberapa gerakan menyerang yang baik, terutamanya dari gerakan yang dicipta oleh Muhammad Rizwan Bakri. Dan seorang lagi pemain Perak yang nampak menyerlah di separuh masa yang pertama adalah Muhammad Awaluddin. Namun Selangor ternyata mampu menyerap tekanan pasukan lawan mereka itu, Asmawi. Ya, kalau kita lihat sebenarnya pada minit-minit awal pertama ni lebih kepada pasukan Perak yang boleh menghasilkan dan mendapatkan jaringan awal terlebih dahulu. Tapi peluang mereka tidak begitu baik walaupun disebabkan penalti. Namun pemain Selangor ataupun pasukan Selangor lebih banyak membuat gerakan mungkin sedikit teamwork yang berlaku. Kerana kalau kita lihat satu jaringan, dua jaringan daripada ketua pasukan mereka, Farid melakukan teknik yang baik, follow up daripada gol yang pertama, dan gol kedua saya adalah satu teknik skill individu beliau, iaitu ketepatan dan kelajuan bola tersebut menghasilkan gol kedua untuk pasukan Selangor.
Jadi keputusan di separuh masa yang pertama, Selangor 2, Perak 0. Dan statistik di separuh masa yang pertama menyaksikan bagaimana 8 percubaan dilakukan oleh Perak berbanding 6 oleh pasukan Selangor, dan off target 9 dilakukan oleh Selangor, 2 oleh pasukan Perak, 7 sepakan penjuru untuk Selangor, 4 untuk Perak, dan 4 sepakan penjuru yang dimenangi oleh pasukan Selangor dan 7 untuk Perak. Sambil itu kami ingin mengingatkan peminat-peminat sukan negara, temu bual khas bersama Tengku Ismail TMJ pada hari Isnin esok 9.30 malam yang akan dihostkan oleh S. Kisha Kishanan melalui saluran 802 HD dan 801 Astro Arena. Pastikan anda mengikuti temu bual eksklusif ini. We are bigger than a club. We are not just a club. We are an empire. The toughest thing that I have ever gone through is going against ignorant and in denial people. Jikalau 27 orang yang dalam bilik persalinan itu tak nak lari ataupun tak nak main bermati-matian untuk klub untuk anda, you will never have success. TMJ eksklusif di Astro Arena.
Kita kembali ke Kompleks Sukan Panasonic di Shah Alam pada perlawanan kejohanan Liga Premier ataupun Liga Perdana Futsal Malaysia 2019. Perlawanan yang ketiga di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam hari ini, iaitu perlawanan di antara pasukan Selangor juara 2010 menentang NAB juara tahun lalu, pasukan Perak. Selangor mendahului 2-0. Saya bersama dengan Asmawi Bakiri, bekas pemain kebangsaan. Jadi bermula permainan separuh masa yang kedua. Bolehkah pasukan Selangor menggandakan jumlah jaringan Perak? Dan apakah pasukan Perak mampu segera mencari gol penyamaan mereka? Kalau kita perhatikan tadi di separuh masa yang pertama, apakah yang boleh anda gambarkan tentang persembahan kedua-dua pasukan, permainan kedua-dua pasukan, Asmawi? Okey, pada awalnya saya dapat melihat sebenarnya keputusan Perak boleh menghasilkan ataupun mendapatkan sekurang-kurangnya 1 gol. Kalau kita lihat statistik pada separuh masa pertama tadi, shot on target untuk pasukan Perak 8 Selangor 6. Dan di situ kita dapat lihat sebenarnya kelebihan pasukan Perak seharusnya ada jaringan berlaku pada separuh masa pertama, tapi tidak membuahkan hasil. Dan seperkara yang dapat juga saya perhatikan kepada corak permainan pasukan Selangor, Asmawi, para pemain mereka sudah pun semakin berani untuk mempamerkan kemahiran individu mereka pada hujung, terutamanya pada hujung separuh masa yang pertama tadi. Ya, apabila pertukaran pemain dia bawa masuk, saya tertarik sikit untuk Muhammad Akmal Hakimi yang melakukan rebatan pertama untuk gol pertama terlebih dahulu. Dan di situ kita dapat lihat bahawa penguasaan pemain-pemain Selangor itu baik. Oh, satu rebatan deras terjadi tepis oleh penjaga gol Selangor untuk sepakan penjuru pasukan Perak di sana. Agak ramai para penonton di belakang sana di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam, utamanya penyokong-penyokong pasukan Selangor. Sepakan percuma, sepakan gerak diberikan kepada pasukan Perak. Pembukaan padang ataupun pembukaan gelanggang dikeringkan apabila setiap pemain ataupun pemain kedua pasukan terbabas. Dikawal oleh pemain nombor 14 Muhammad Fazil. Oh, terlepas. Diasak oleh pemain Selangor di sana dalam kawasan penalti. Sudah pun keluar. Selangor memburu kemenangan pertama di laman sendiri ketika ini. Mereka harus menggunakan kesempatan beraksi di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam untuk meraih 3 mata pertama mereka. Kejohanan Liga Premier Futsal Malaysia 2019 bermula semalam di Alustar, di Kompleks Sukan Stadium Sultan Abdul Halim Alustar, pada pertemuan Kedah menentang Terengganu yang berakhir seri 2-2. Dan hari ini 3 perlawanan dilangsungkan di Kompleks Sukan Panasonic. Meluru keluar penjaga gol. Daniel akan melakukan sepak gerak untuk pasukan Perak. Baru 2 minit lebih separuh masa yang kedua ini dilangsungkan. Perak mula meningkatkan tekanan mereka. Satu keadaan yang mencemaskan. Kedudukan ketua pasukan mereka Farid boleh melakukan mungkin sedikit teknik baik volley yang melakukan tapak ataupun sepakan gunting terus ke arah penjaga gol.
Keadaan sebentar tadi menceritakan sedikit kealpaan di benteng pertahanan pasukan Perak. Mereka perlu berhati-hati kerana Farid, kapten pasukan Selangor itu bijak mencari ruang kosong untuk menerima umpanan dari rakan-rakannya. Dikawal di sana oleh Muhammad Syamar Fazil, kapten pasukan Perak. Momentum perlawanan sedikit menurun di separuh masa yang kedua, di awal separuh masa yang kedua yang baru berlangsung lebih kurang 3 minit lebih ini. Sepak gerak akan dilakukan oleh Daniel untuk Selangor. Syed Aizat Daniel, Syed Nasir. Terlalu kuat sepakan penjaga gol Selangor Azrul Hadi. Di peringkat futsal dunia ketika ini, Brazil merupakan negara yang memiliki kekuatan dalam sukan futsal. Mereka berada di ranking pertama futsal dunia, diikuti oleh Spanyol, Iran, satu-satunya negara dari rantau Asia yang berada di ranking ketiga dunia. Mereka di ranking pertama Asia. Rusia di ranking keempat dunia. Argentina di ranking kelima. Portugal ranking ke-6. Kazakhstan di ranking ke-7. Itali di ranking yang ke-8. Ukraine di ranking ke-9. Dan Paraguay di ranking futsal dunia yang ke-10. Sepak gerak untuk pasukan Perak dilakukan oleh kapten pasukan Muhammad Syamar tadi. Syamar, umpanan cantik semula. Oh sayang, hampir-hampir dapat disudahkan oleh Muhammad Fazil. Ya, Fazil berjaya sebenarnya meloloskan diri di bahagian tengah, tapi follow up untuk mendapatkan bola tersebut. Ada sentuhan berlaku tapi agak tersasar keluar. Terlepas peluang terbaik untuk mencari gol pertama mereka bagi merapatkan kedudukan. Dikawal di sana oleh Fazil sebentar tadi. Percuma pantas dilakukan, dirampas semula oleh pasukan Selangor. Kapten pasukan Farid yang menjaringkan 2 gol menolak ke depan, terlepas dari kawalan Syamsul Akmal Zamri. Syamsul mengacah menghalang gerakan pemain Perak untuk melakukan clearance. Mereka hampir memasuki 5 minit pertama separuh masa yang kedua. Sepak gerak akan dilakukan oleh Muhammad Samsul. Samsul ke tengah cantik, tidak dikawal nampaknya. Kalau begitu serangan balik, peluang untuk Perak. Oh, kemas kawalan penjaga gol Selangor Azrul Hadi Muhammad Taufik. Ya, situasi satu lagi, 1 lawan 1. Awal mendapat bola tersebut, bawa naik ke atas ataupun membuat teknik yang baik sebenarnya dalam kawalan, tetapi rembatan tepat terus ke arah penjaga gol. Pemain tengah Perak ataupun penyerang mereka Muhammad Awaluddin Maknawi, pemain muda berusia 21 tahun, memiliki 2 peluang terbaik setakat ini. Sepakan yang tidak membahayakan penjaga gol pasukan Selangor. Kini serangan pasukan Selangor di sana, kuisan ke dalam, cuba mencari kapten pasukan Farid Muhammad, namun dipintas oleh penjaga gol Perak Muhammad Firdaus Razali. Satu sekatan tengah, peluang untuk Selangor di sana, bagaimana? Oh sayang,
Terlepas peluang terbaik untuk Syed Azad Daniel, Syed Nasir. Ya, gerakan teamwork sebenarnya ni Ji yang berlaku 3 pemain. Ketua pasukan mereka Akmal membuat lorongan terus kepada pemain berjersey nombor 10 Aizat Daniel. Sedikit tampanan tidak begitu tepat. Selangor dilihat memiliki kualiti break attack yang lebih mantap. Setelah merampas bola dari kaki lawan, mereka akan segera membentuk serangan-serangan yang tajam. Maka Perak perlu berhati-hati. Oh, cantik dapat dirampas. Peluang di sana. Satu percubaan kaki kiri tidak menjadi dilakukan oleh pemain nombor 23 Selangor, Muhammad Faris Muhammad Johan. Awaludin terlepas, dirampas mula oleh pihak lawan dan percubaan terus. Satu percubaan pantas dilakukan oleh Faris. Sepakan penjuru untuk Selangor. Terlalu kuat. Antara itu cuba mencari pemain berjersey nombor 5, pemain midfield Selangor Muhammad Ridwan Zainal tadi. Sudah keluar dari garisan permainan. Sepak gerak untuk Selangor di sana. Tapi yang tidak menjadi. Satu pergerakan pantas. Kembali Selangor menyusun serangan. Cantik. 1-2 yang baik dalam kawasan. Sudah pun keluar. Kanan tidak menjadi dari Muhammad Ridwan Zainal. Bertindak selaku pemain pertahanan untuk Selangor sebentar tadi. Serangan di sebelah tepi Awaludin. Cantik sepakan itu. Namun mengenai bahagian muka penjaga gol Selangor Azrul Hadi Muhammad Taufik, dia mengalami kecederaan. Ya, baik kawalan Awaludin di sebelah kanan. Tampanan daripada kaki kiri. Dia melakukan rimbatan terus ke arah penjaga gol dan mungkin terkena pada muka penjaga gol Selangor. Terkena bahagian perut nampaknya. Apapun Selangor memiliki advantage 2-0 setakat ini. Permainan tinggal 12 minit lagi di separuh masa yang kedua. Saingan Liga Premier Futsal 2019. Antara Selangor menentang Perak. Selangor menyerang. Sayang. Kawalan yang tidak begitu kemas dari Muhammad Faris. Ridwan Bakri ke tepi. Awaludin di seberang sana. Selangor merancang sesuatu. Pantas ke tepi. Namun percubaan liar dilakukan oleh pemain berjersey nombor 23. Akmal sebenarnya tadi pemain berjersey nombor 13 untuk Selangor. Muhammad Hadron cuba membuka ruang. Tampanan. Peluang Awaludin. Sayang. Awaludin perlu diberi kawalan ketat oleh benteng pertahanan Selangor Asmawi. Ya, begitu dekat kawalan Awaludin untuk perlu melakukan teknik pembatan ataupun perlu mengubah sedikit teknik untuk terus ke arah gol kerana
dia sebenarnya memiliki hampir 4 percubaan tepat ke arah peniaga gol. Selangor mengasak satu percubaan cantik. Percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Zainal menjadi tampan penjaga gol. Sepakan penjuru untuk Selangor. Permainan berbaki 10 minit 46 saat separuh masa yang kedua ketika ini. 2 gol Selangor dijaringkan oleh kapten pasukan mereka Muhammad Farid Muhammad. Gol pertama terhasil pada minit ke-15 separuh masa pertama. Pertahanan ke tepi. Lepas dari kawalan Nur Hisham. Yang tidak menjadi dilakukan oleh pemain pertahanan Selangor Muhammad Akmal Hakimi Muhammad Naim tadi. Akmal terus kepada penjaga golnya. Tempo permainan agak tidak menentu di separuh masa yang kedua ini. Selangor nampak seakan memperlahankan serangan mereka. Terlepas dari kawalan Muhammad Fardon. Menekan pasukan Selangor. Satu pelanggaran. Pemain nombor 11 Selangor dipersalahkan Muhammad Sufri Syamil. Selangor memperoleh gol kedua 3 minit selepas jaringan gol pertama Farid Muhammad. Siren dibunyikan time out. Perak meminta time out di separuh masa yang kedua ketika ini. Pada baki masa permainan tinggal 9 minit 39 saat. Pasukan-pasukan lain yang menyertai saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2019 memasukkan penyertaan beberapa pemain baru. Pasukan Perak dilaporkan menikahkan sebahagian besar pemain-pemain yang muncul dalam juara tahun lalu. Selangor diperkuatkan pada 5 pemain pertama di separuh masa yang pertama dengan 3 pemain kebangsaan dan 2 bekas pemain kebangsaan termasuk penjaga gol mereka Azrul Hadi Muhammad Taufik. Penjaga gol berusia 32 tahun itu beraksi cemerlang untuk Selangor setakat ini. Sepakan percuma untuk dimulakan oleh pasukan Perak. Dikawal oleh Rizwan Bakri. Sepakan untuk pasukan Perak. Tolakkan ke depan. Jauh cuba dikejar oleh Rizwan Bakri. Namun dummy kemas digunakan oleh penjaga gol Selangor Azrul Hadi. Nombor 6 Muhammad Hafiz Ramli cuba dikekang. Azrul kepada penjaga golnya. Dilarikan di sana oleh Muhammad Fazil. Sedikit untuk pasukan Perak tidak begitu tersusun untuk melakukan hantaran
kehadapan ataupun skill individu pemain ketika ini agak sedikit menurun. Fazil. Oh, cantik namun sayang sedikit laju Wantash yang dimainkan oleh Muhammad Zakri Ashraf tadi. Pertukaran pemain. Keempat ya. Pertukaran keempat pemain. Jadi jurulatih pasukan Selangor Muhammad Ruzali Abdul Aziz sudah tentu mengikuti tahap kecergasan yang dimiliki oleh para pemainnya. 4 pemain ditukarkan pada baki 8 minit 16 saat separuh masa yang kedua ini. Dari aspek peningkatan sukan futsal di rantau Asia Tenggara, Malaysia dilihat berada pada kedudukan yang agak baik bersama Thailand dan juga Vietnam ya sebenarnya yang turut maju dalam sukan futsal. Satu tindakan pantas dilakukan oleh penjaga gol Selangor Azrul Hadi menutup ruang. Sepakan penjuru untuk pasukan Perak. Lepas bagaimana dengan gerakan ini? Namun Fazil bertindak pantas melakukan sliding tackle. Whistle sudah pun dibunyikan biarpun satu ledakan Said Aizat Daniel tadi yang berjaya menerjah ke gawang gol pasukan Perak. Dan gol itu tidak dikira. Permainan sukan futsal, penjaga gol perlu sentiasa bersiap sedia kerana daya kepantasan percubaan ataupun gerakan tidak sama seperti sukan bola sepak padang. Oh, bagaimana peluang cantik. Terlepas peluang terbaik untuk Zakri menghasilkan gol pertama Perak. Ya, ini peluang sebenarnya terbuka untuk Zakri. Selangor mengasak. Cubaan kaki kiri yang dilakukan oleh Samsul dikawal kemas penjaga gol Perak tadi. Dan inilah peluang terbaik untuk Muhammad Zakri Ashraf mencari gol pertama pasukan Perak. Namun kepantasan penjaga gol Selangor Azrul Hadi menidakkan peluang itu. Tinggal 7 minit 8 saat lagi untuk perlawanan ini ditamatkan. Dengan Selangor kekal mendahului Perak 2-0 melalui jaringan kapten pasukan mereka Muhammad Farid Muhammad pada minit ke-15 dan gol kedua minit ke-18. Satu tindakan berani cuba dilakukan oleh Rizwan Bakri untuk melakukan bicycle kick. Ya, sebenarnya kalau satu kedudukan yang beliau mampu atau Rizwan boleh melakukan kerana kita lihat waktu antaran dia belakang Rizwan untuk mendapatkan bola. Masih ada 6 minit 45 saat untuk Perak mencari 2 gol. Mampukah mereka membawa pulang 3 mata ataupun setidak-tidaknya 1 mata ke Ipoh malam ini? Ridwan sekali lagi terlepas peluang, tandukannya tidak tepat. Dan kini Selangor mula menyerang, peluang dan itu dia gol. Hat-trick dari kapten pasukan Selangor Muhammad Farid Muhammad. Dia tidak melepaskan peluang yang dimiliki. Rempatan di sebelah kiri berjaya menewaskan Muhammad Firdaus Razali penjaga gol Perak untuk Selangor mendahului Perak 3-0 ketika ini. Terus melakukan rimbatan daripada ketua pasukan Farid Muhammad buat dapat antaran daripada pemain jersey nombor 8 Muhammad Azri. Itu layanan kad kuning dikeluarkan kepada pemain Perak.
Kapten pasukan mereka Muhammad Syama dilayangkan kad kuning. Mungkin kerana membantah keputusan pengadil perlawanan. Sepakan percuma diberikan untuk Selangor. Satu hantaran bintang mencari pemain nombor 8 tidak menjadi. Oh, nampaknya tindakan pemain nombor 7 itu mengundang layangan kad kuning yang kedua untuknya dan dia dilayangkan kad merah. Kapten pasukan Perak Muhammad Syama Fazil dilayangkan kad merah. Kad kuning kedua sejurus lepas dia mengutip kad kuning pertama tadi. Ya, begitu dekat tempoh dia dilayangkan kad kuning yang pertama dan berlaku pergelutan bersama dengan Muhammad Samsul Akmal, dan Samsul juga diberikan layangan kad kuning. Jadi permainan berbaki 5 minit 58 saat. Perak kehilangan khidmat kapten pasukan mereka Muhammad Syamar Fazil. Apakah ketiadaan seorang pemain itu akan merencatkan peluang pasukan Perak yang beraksi dengan 4 pemain ketika ini? Selangor perlu memanfaatkan kelebihan pemain yang mereka miliki. Kapten pasukan mereka Farid melakukan jaringan hat-trick. Situasi yang berbeza pada kapten kedua pasukan nampaknya. Farid ke tepi. Akan ke bawah dilakukan oleh Azri Rahman. Oh, satu kedudukan yang baik digunakan oleh Selangor untuk menyerang. Mereka memiliki Muhammad Samsul Akmal Zamri di bahagian top. Farid kembali untuk Farid. Selangor mencari gol yang keempat. Sepak gerak diberikan kepada pasukan Perak. Ya, permainan hantaran tepat dilakukan oleh pemain Selangor. Asri Farid membuat hantaran dengan tepat ke arah penjaga gol. Dan kita dapat lihat ini kelebihan sebenarnya kerana bermain ataupun menentang dengan 3 pemain pasukan Perak, kekurangan 1 pemain, dan penguasaan perlu dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Tinggal 4 minit 47 saat. Perak beraksi dengan 4 pemain ketika ini. Kapten pasukan mereka Muhammad Syama dilayangkan kad kuning kedua untuk mengutip kad merah. Selangor menekan pasukan Perak, mereka mau mencari gol keempat. Bagaimana dengan gerakan itu? Peluang terlepas, satu lagi peluang, dan itu dia gol keempat. Kapten pasukan Selangor sekali lagi Muhammad Farid Muhammad menyudahkan peluang yang dimiliki. Semakin tertekan pasukan Perak, semakin selesa dan gembira penyokong-penyokong Selangor. Selangor 4, Perak 0. Ya, hantaran terus kepada Samsul Akmal melakukan tapping ataupun set ke bahagian tengah, dan Farid Muhammad berada di tengah kawasan. Walaupun ada terkena tampanan pemain Perak, dan Farid melakukan gol yang keempat. Farid Muhammad bekas pemain futsal kebangsaan menjaringkan 4 gol untuk Selangor pada malam ini. Perhatikan bagaimana jaringan Farid Muhammad. Nampaknya kelebihan pemain digunakan sebaik mungkin oleh pasukan Selangor. Mereka mencari gol yang kelima. Namun percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Zakri Ashraf gagal menewaskan penjaga gol lawan. Sepakan penjuru untuk pasukan Selangor di sana. Dikawal oleh
Ridwan Zainal, namun usaha yang tidak menjadi. Apapun, Selangor diberikan sepakan penjuru. Tinggal 4 minit lagi. Bagaimana anda melihat formasi pergerakan build up pasukan Selangor melalui gerakan mereka, Asmawi, setakat ini? Saya lebih nampak tersusunnya dari segi teamwork ataupun bergeraknya dua pemain daripada bawah naik ke bahagian tengah, ada pemain penyerang di bahagian atas, kemudian lebih pemain mungkin sedikit individu. Samsul Akmal akan menjadi pemain setting kepada 3 pemain yang akan naik untuk mendapatkan gol. Kelebihan Perak mengekalkan majoriti pemain-pemain futsal yang mewakili mereka musim lalu nampaknya tidak memihak pasukan Perak pada pelana menentang Selangor ketika ini. Saingan Liga Premier Futsal 2019 menyaksikan Pahang melakukan persiapan rapi dan pasukan-pasukan lain yang dilihat melakukan persiapan mantap adalah Terengganu dan juga Selangor. Gerakan ke depan. Ridwan kembali untuk Rizwan Bakri. Gerakan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Amirul di kekang lawan. Sepakan percuma diberikan oleh pengadil peranan. Pengadil peranan kita malam ini adalah Muhammad Nur Afindi, Asri Zakaria, Mahadi Makhtar dan timekeeper Muhammad Reda Rejab. Penyokong Selangor nampak gembira dan selesa dengan kedudukan 4-0 pasukan mereka mengatasi Perak ketika ini. Sang kembali menyerang. Tolakkan ke tepi, ke tengah di sana. Ridwan terlepas. Dirampas mula oleh Ridwan Bakri. Dia lincah namun belum cukup untuk menggerakkan serangan tajam pasukan Perak ke kubu Selangor. Ridwan beraksi di bahagian bawah. Terlepas pula dari kawalan Muhammad Amirul. Masa semakin suntuk untuk Perak mencari 4 gol. Ridwan Bakri, Awaludin di sana. Tenang pemain itu, namun percubaannya membias untuk sepakan penjuru pasukan Perak. Selangor kembali membawa masuk pemain tengah mereka Muhammad Ridwan Zainal untuk mengukuhkan benteng pertahanan Selangor di hujung separuh masa yang kedua ketika ini. Awaludin, Muhammad Awaludin Matnawi. Puisan pantas ke depan. Amirul terlepas. Gerakan pantas ke depan. Satu gerakan menggelecek tidak menjadi dari Muhammad Akmal Yazad Amri. Kembali Perak menyusun serangan dari bawah. Masa semakin suntuk untuk Perak mencari gol, 4 gol pada baki 1 minit 21 saat ketika ini, Asmawi. Ya, nampak ketika ini agak sukar pasukan Perak melakukan gerakan Peluang dan itu dia gol. teamwork setting je. Ridwan Zainal memberikan gol kelima pasukan Selangor sekaligus saya kira sudah pun menutup harapan Perak mencari kemenangan pada perlawanan pertama mereka. Ya, Rizwan berada di bahagian sebelah kanan. Gerakan yang dilakukan semua melakukan one touch dengan baik. Mula gerakan daripada di sebelah kanan dan Muhammad Sukri buat first touch kepada Rizwan melakukan gol. Pada minit ke-39
Selangor mengukuhkan kedudukan mereka mendahului Perak 5-0 dari jaringan Muhammad Ridwan Zainal. Dan ternyata kekurangan satu pemain pada satu ketika telah memberikan tekanan. Masa semakin suntuk untuk Perak. Tinggal 28 saat lagi. Ketiadaan kapten pasukan mereka Muhammad Syamar sedikit memberikan tekanan kepada pasukan Perak. Kehadiran pemain gantian nampaknya tidak membantu persembahan mantap yang mau ditunjulkan oleh pasukan Perak. Timeout diminta oleh pasukan Selangor melalui advantage 5 gol yang sedang mereka miliki ketika ini. Tiga mata sudah pun dalam genggaman pasukan Selangor juara futsal kebangsaan 2010 ini. Musim lalu pasukan futsal Selangor di kejuaraan Liga Futsal Kebangsaan diwakili oleh MPSJ. Yang tadi kita melihat bagaimana gol kelima jaringan Muhammad Ridwan Zainal. Ketiadaan kapten pasukan memberikan tekanan kepada pasukan Perak. Perak akan beraksi menentang Kedah pada perlawanan kedua mereka di Stadium Indra Mulia Ipoh pada 26 Jun hari Rabu ini. Manakala Selangor akan berkunjung ke Melaka pada perlawanan kedua. Main perlawanan yang akan berlangsung pada hari Rabu nanti adalah pertembungan Pulau Pinang menentang Kuala Lumpur dan Pahang menanti kunjungan KL City FC di Stadium Tertutup Sukpa Kuantan. Masa sudah pun semakin hampir untuk ditamatkan. Selangor terus memberikan tekanan dalam kawasan Perak. Dan itu dia whistle ataupun siren sudah pun dibunyikan. Maka Selangor mengutip 3 mata berharga mereka. Dan yang lebih menarik, kemenangan pertama dalam saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2019 ini dilakukan di laman sendiri di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam. Mereka membenam harapan Perak untuk mencari gol 3 mata pertama mereka pada perlawanan ini. Untuk keputusan muktamad, Selangor 5, Perak 0.